mempunyai anggapan bahawa Allah berputera. Maknanya Allah mempunyai anak. Nah, sedang orang Arab berbangga dengan beranggapan bahawa Tuhan tidak bersekutu kecuali sekutu yang dimiliki dan dikuasainya sendiri. Iaitunya orang Arab dia faham, dia kau cai katanya malaikat-malaikat ni adalah anak Allah. Orang Arab sendiri ni dia kena kepada anak-anak jatuh, tapi dia anak tino dia benci sehingga dia bunuh hidup-hidup. Ni akidah orang pada masa tu dia pegang pasal pegangnya laulu pakai duk kecek jadi satu pegangnya. Masya-Allah. Nah, ada pun as-sabiun. As-sabiun ni kebanyakan ulama katanya pok-pok sembah malaikat ataupun sembah bintang. Ni orang samruat tengok atas muka dunia ni masih ada lagi, terutamanya dalam tawan Auckland, di Iraq, di Iran. Masih lagi ada, tak ramai orang yang berkepercayaan sembah bintang. Apabila bintang mari waktu malam, ada hak pasal pok-pok dia mengadap kepada bintang, lepas tu sembah suat mon dan sebagainya. Tu dia panggil as-sabiun. Dan kaum Majusi. Majusi ni kita tahu, katanya dia semua api. Orang bucafai, gitulah. Nah, beranggapan bahawa Allah akan hina apabila tidak ada pembela dan penjaganya. Nah, tu pasal syirik pula. Syirik dengan Allah Ta'ala. Syirik lagu mana? Maknanya, duk faham katanya Allah Ta'ala ni lemah. Allah Ta'ala ni tak kuasa kalau dia tak ada pucuai. Lepas tu nak jadi Tuhan lagu mana? Kalau kita fikir dah, Tuhan nak jadi Tuhan lagu mana? Kena ada pucuai. Orang dia ada pucuai bila? Katanya orang tu lemah tu. Tak kuasa dah. Maka Allah menurunkan ayat ini, iaitu ayat yang ke-111, ayat akhir surah Al-Isra, yang menegaskan bahawa Allah tidak berputera. Allah Ta'ala tak mempunyai anak, tidak bersekutu dan tidak mempunyai pembela ataupun penjaga. Alhamdulillah. Sebab tu kita yakin dengan akidah Islam kita ni bahawa Allah Ta'ala lah yang lebih segala-gala, dan sifat-sifat baik semua ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah sebagai sebab boleh turun ayat. Masa ada sikit lagi dah. InsyaAllah kita masuk di dalam muqaddimah surah Al-Kahfi. Muqaddimah suratul Kahfi dalam pimpinan Ar-Rahman, muka 581. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 110 ayat. Dinamakan suratul Kahf, artinya gua, kerana perihal penduduk gua itu ada disebutkan pada ayat-ayat 9 sampai 20 ni. Intisari kandungannya. Ini dengan secara umum seluruh surah ni sebut gapo kata. Meneraikan bahawa kebenaran Al-Quran menegaskan dasar tauhid serta mendedahkan kesesatan kaum kafir yang mendakwa secara dusta bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala beranak pinak. Tu nak serupa dengan saat ni hak kita baca dalam surah baca sebab-sebab boleh turun akhir surah Al-Isra. Bagi menjawab pertanyaan kaum kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak menguji kebenarannya, Allah Ta'ala menceritakan perihal Ashabul Kahfi yang sebenar-benarnya. Ini ada sebab boleh turun. Orang-orang duk tanya Nabi. Kalau sekiranya mung seorang Nabi sungguh, hey Muhammad, mung cuba royak perihal Ashabul Kahfi itu macam mana? Nabi pun mula-mula tak ada jawab lagi. Apabila turun ayat mula dah, Nabi royak so baca ayat Quran selalu dah. Mereka ialah
serombongi anak-anak muda yang berimej yang telah melarikan diri ke sebuah gua untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dengan bebasnya kerana rajanya yang kafir menindas orang-orang berimej. Kemudian diterangkan sungguh pun kisah mereka menakjubkan, maknanya heran, kerana mereka telah ditidurkan di situ selama 309 tahun. Lalu dibangkitkan dalam keadaan yang asal. Tak ada punuh baju dia ke apa, tak ada punuh sikit habuk. Nah, sebagai salah satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kejadian langit dan bumi dan segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala itu lebih menakjubkan lagi. Nak ayat katanya, Ashabul Kahfi yang duduk ada dalam gua saat ni, cip coy, reng lek. Manusia 7-8 orang ya. Tuhan boleh buat puak dia, boleh tidur dalam gua sampai ke beratus-ratus tahun. Lepas tu langit bumi lebih pada tu lagi. Hak tu hebat. Selepas itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya supaya sentiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan menurut ajarannya. Tidak sesiapa pun yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan dan dijanjikannya. Jika ada yang ingkar, maka orang itu tidak akan terlepas dari hukum Allah yang menguasai segala-galanya. Setelah mengemukakan misal perbandingan mengenai orang kafir itu, orang yang berimej, orang kafir dan orang yang berimej, dan mengenai kehidupan dunia yang pada mulanya kembang biak tetapi akhirnya akan lenyap. Jika ada hak ni, nah dunia kita yakin katanya zaman-zaman dahulu mula-mula tu dunia dia duk tengah baru lagi. Tapi lah ni dunia buruk dah. Dunia tua dekat dengan nak kiamat. Lalu ditegaskan bahawa harta benda dan anak pinak ialah perhiasan hidup di dunia. Dan bahawa amal-amal soleh yang kekal faedahnya lebih baik di sisi Allah Ta'ala sebagai pahala balasan. Dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Nah, kita pun harap macam itulah insya-Allah. Hidup kita, semua usaha kita, walaupun kita hidup di atas muka dunia ni sementara. Dunia ni banyak fitnah, banyak ujian. Tapi siapa yang selamat, insya-Allah dia akan selamat. Nah, orang tak selamat, waktu Allah Ta'ala sudah pun tetap di dalam hidup dia bahawa dia hidup tak selamat. Yakni kekayaan dan anak pinak yang ramai memanglah baik. Bahkan menjadi perhiasan dunia yang sangat-sangat diperlukan. Tetapi janganlah dijadikan anak pinak dan harta benda itu untuk kesenangan dan perhiasan dunia semata-mata. Bahkan hendaklah kita berusaha menjadikannya sebagai jalan dan alat yang menerbitkan amal-amal yang soleh, yang kekal faedahnya untuk kesenangan dan kebahagiaan kita di akhirat sama. Oleh itu, sungguh beruntung orang-orang yang dapat berusaha untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Diceritakan pula kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wallahu alam nah, dia tulis sini Khidir. Lepas tu wallahu alam, saya tak yin-yan katanya itu adalah seorang nabi. Wallahu alam nah, hak ni kita kena tengok dalam tafsir. Tapi Nabi royak di dalam hadis bukan Khidir dak. Nabi royak dia Khidir. Khidr. Khadra. Ada. Tapi Melayu kita ni termakruf, terkenal dengan Khidir. Tu gitulah Melayu-Melayu kita sebut dak. Sebagai membuktikan bahawa Allah jualah yang berkuasa mengurniakan ilmu pengetahuan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sebab Khidir tu hewi kepada dia, dia boleh tahu benda yang nak berlaku luang nah. Sebab tu bila kita tengok di dalam surah ni, iaitu hubungnya dengan dia tebuk kapal nak pergi tenggelam, dia bunuh budak hidup-hidup.
Lepas tu lagi dia bangun kampeng ataupun dinding pagar dengan sebab apa? Di bawah pagar tu ada harta yang orang tua budak dua orang pergi taruh harta di situ. Takut-takut orang pergi curi harta, maka Khidir ni lah royak kepada Nabi Musa, mari kita pakat bangun pagar ni, takut-takut runtuh. Kalau dia runtuh, orang tahu katanya harta tu ada di bawah tu, maka orang curi. Ini cerita yang berlaku di dalam suratul Kahfi. Allah Ta'ala pisik kepada Khidir yang dia buat adanya hikmat, sehingga Nabi Musa tanya, "Bapa mungkin tebuk kapal-kapal perahu ni? Bapa membunuh budak? Bapa kita kena duk bangun dinding benda tak ada faedah lagi? Duk bangun bapa?" Gitulah. Kemudian diceritakan perihal Zulqarnain. Ni tersebut orang kafir mari duk tanya juga, tanya Nabi, Nabi, "Hei Muhammad, kalau sekiranya mung seorang nabi sungguh, mung tolong royak kepada kami. Kami nak percaya, nak beriman dengan mung, kalau sekiranya mung boleh royak kisah perihal Zulqarnain pada zaman dahulu." Zulqarnain juga ada khilaf ulama, katanya dia adalah seorang nabi, tapi kebanyakan tak ada royak katanya Zulqarnain adalah seorang nabi. Tak ada royak katanya Zulqarnain seorang nabi, tapi dia adalah seorang hamba Allah yang gagah perkasa sehingga dia takluk dunia ni, hampir sekerak dunia. Orang Melayu kita katanya tari naik sampai tari jatuh. Tu nak ayat katanya dia takluk kerong dunia pada waktu tu. Masya Allah, nak Raja Zulqarnain. Lepas tu wallahu alam lah, kena ke tak kena hak orang putih duk ayat katanya Zulqarnain iaitunya Hercules. Kita tak tahu juga. Ini kena rujuk kepada sejarah-sejarah yang apa? Yang ada yang sebenar, siapakah Zulqarnain. Kalau kita terjemuh sungguh Zulqarnain orang yang mempunyai dua tanduk. Sebab dalam bahasa Arab qarnun ni maknanya tanduk. Qarnan maknanya dua tanduk. Orang yang mempunyai dua tanduk. Pas orang ni nak tanduk ke apa? Orang tak ada tanduk. Tapi digelarkan dia sebagai raja yang berkuasa, tapi dia tawaduk, rendah diri. Alhamdulillah, Allah bubuh kisah dia di dalam Quran. Supaya juga kalau kita lagi Luqman. Nah, surah Luqman bukan nabi, tapi Allah Taala bubuh kisah seorang manusia yang baik yang didik anak, bubuh di dalam Quran. Alhamdulillah, sehingga nama surah Luqman dan sebagainya dah. Seorang raja yang berimej, ni masuk Zulqarnain semula dah. Seorang raja yang berimej lagi soleh, bijaksana dan memerintah dengan adil untuk menyekat langgaran kaum-kaum Ya'juj dan Ma'juj yang kejam ganas. Ni Tuhan pun sebut juga Ya'juj dan Ma'juj di dalam surah Al-Kahfi dan suratul Anbiya. Sebut Ya'juj dan Ma'juj. Tuhan tak becek di antara dua perkataan Ya'juj dengan Ma'juj. Ni hikmah, wallahu alam, kita tak tahu. Katanya hikmah gapo? Ya'juj tu siapa? Ma'juj tu siapa? Ni huraya daripada ulama lah. Mari duk terang royak siapakah mereka itu. Nah, ia telah mendirikan tembok besi yang kukuh. Ni Raja Zulqarnain gi katuk pitu hak Ya'juj Ma'juj nak tubik daripada bukit itu saat ni. Alhamdulillah dah. Suratul Kahfi ini diakhiri dengan menerangkan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jal yang tidak terhingga itu, dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menegaskan kepada umat manusia seluruhnya bahawa ia seorang manusia. Ana basyarun mithlukum. Tu orang pasal nak mengagung-agungkan Nabi. Nah, duk faham katanya Nabi ni maha secan gotu goni. Sehingga orang hak sanjung Nabi anggap katanya Nabi ni supaya Tuhan dah. Orang hak hina kepada Nabi
Jadi suk-suk hina kepada Nabi. Bapa mung lagu tu, bapa mung lagu ni. Maka Allah Taala pun buat turun ayat akhir surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah hai Muhammad, aku ni adalah manusia serupa dengan kamu juga. Makan, minum, tidur, berumah tangga, boleh anak dan sebagainya. Tapi hak bezanya yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Hak tu yang beza. Sebab tu kita pun nah pegang Nabi Muhammad berlagu tu, dia sendiri yang rakyat tanya, ana abdullahi wa rasuluh. Aku ni adalah hamba Allah dan rasulnya. Alhamdulillah dah. Akhir sekali, dan bahawa ia diutuskan untuk menegakkan dasar tauhid dan mencegah perbuatan syirik. Tu hak penting sekali. Sebab tu kita pun alhamdulillah jadi akidah kita, ibadat kita dan semua tiap-tiap perkara dalam hidup kita jadi betul belaka turut ajaran Allah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون